Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yasir wa la tuwasir, Rabbi tamim ila biqair. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan al-fadhil Tuan Pengurusi, Tuan Najib Khusyari, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah semua, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan sekali lagi di rumah Allah ini setelah mana kita selesai solat subuh berjamaah. Kita hari ini alhamdulillah cuti lagi. Malaysia ni cuti je. Cuti apa? Sambutan hari kelahiran Sultan kita, Sultan Selangor. Moga-moga Allah lanjutkan usia dia. Sekarang ni dah 78. Kan? Isterinya muda lagi, insya-Allah. Kan? Pagi ini tuan-tuan kita nak kongsi sikitlah kesan dosa dan maksiat terhadap peribadi, masyarakat dan negara. Kan? Dosa ni apa tuan-tuan? Dosa ni sebenarnya bebanan. Kan? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menghijab kita ni. Hijab daripada dosa yang telah kita lakukan. Kan? Dosa ni kalau diibaratkan bau, Allah tak tahulah dunia ni nak bau apa tak tahu. Kan? Maka dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nampak kita ni macam decent, semua decent ya, macam tak ada dosa. Tapi dosa ya Allah. Tapi bukanlah tuan-tuan ni setakat ni tak ada dosa lagi lah. Kan kita setakat ni tak ada dosa lagi. Tapi tak tahulah lepas-lepas ni kan, harap-harap tak ada lah kot. Kan. Sebab apa? Dosa ni lah yang menjadi penghalang untuk kita nak meraih keberkatan, kerahmatan, ketenangan, semua tu. Kan. Sebab apa? Dengan dosa tu. Kata Ibnu Qayyim mengatakan bahawa orang yang tidak cerdik itu hanya mengharapkan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata sehingga mereka mengabaikan perintah dan larangannya, serta lupa dengan azabnya yang pedih dan tidak mungkin dicegah. Barang siapa yang mengharapkan keampunannya tetapi berbuat dosa, dia samalah dengan orang yang mengingkari. Kan, dosa buat hari-hari dia buat dosa. Kita ni celek-celek mata je buat dosa lah setengah orang tu. Kan? Dia tengok bangunan, dia ni, dia caci. Tak apalah bangunan ni, tak nampak. Kan? Sebenarnya dia bukan marah bangunan tu. Samalah juga kita mencaci, memfitnah, mak ada domba orang ni. Sama-sama manusia. Sebenarnya kita bukan caci orang tu. Kita caci siapa? Yang buat orang tu siapa dia? Allah Ta'ala. Kan? Allah buat manusia ni sempurna dah. Kan? Sebenarnya sebab apa? Dia menunjuk dia tu hebat, tu dia caci maki orang. Sebenarnya tak. Allah pulangkan balik perkara tu, maka dia dipandang hina oleh masyarakat. Sebab apa? Tak ada ilmu. Nampak gah, nampak hebat, tapi itulah kelemahan manusia. Kan? Menurut Imam Ma'ruf, mengharap kasih sayang dan simpati daripada orang yang kita tidak taat hanya merupakan kerendahan dan kedunguan. Sebagian ulama mengatakan barang siapa mencuri 3 dirham sekalipun, janganlah dia berasa aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dikenakan ke atasnya setimpal dengan dosa di akhirat kelak. Curi 3 dirham ya. 3 dirham apalah kisah sangat. Tetapi kan banyak contoh-contoh ketika mana zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ada sahabat-sahabat yang masuk perang kan gugur. Sahabat-sahabat yang lain kata, ya Rasulullah, sahabat kita ni syahid, mati syahid. Sebab apa? Gugur dalam medan peperangan. Nabi kata, la, dia ahli neraka.
Terkejut sahabat-sahabat. Sahabat beritahu lagi, ya Rasulullah, dia ni perang kami hebat. Kan? Dia pancung kepala orang ni, dia tekam orang tu, mati habis. Kan? Macam mana Tuhan kata ahli syurga, ahli neraka? Sebab apa? Ada barang-barang ghanimah yang diambil dulu. Kan? Contoh macam rida tu cantik, rida cantik diambil dulu, takut tak dapat. Kan? Tu je cerita dia pun masuk neraka. Nabi kata, Allah na'udzubillah minaz-zalik tu. Kan? Ini kita bayang tengoklah kalau itu baru. Kan? Hatta utang ni pun utang. Bukan kata kena utang 30-40 juta tak. Utang RM1 pun tak bayar. Kena juga. Tu. Itulah sebab kita, Nabi menganjurkan kita ni sebelum tidur. Kan? Nabi pun menganjurkan, satu hari Nabi tanya Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, telahkah kamu khatam Quran? Telahkah kamu bersyahadah? Telahkah kamu menghalalkan apa yang orang hutang kau? Telahkah kamu memaafkan kesalahan orang lain? Tu 4 perkara tu yang kita kena lakukan ketika mana sebelum kita memejamkan mata kita yang terakhir tu. Kan? Manalah tahu kot-kot besok pagi celek-celek mata tengok dah dalam kubur dah. Tak ada tuan. Apa pun tak boleh buat dah. Kita masuk dalam tanah tu, apa tak boleh buat dah. Kan? Kita pun tak sedar bila masa kita masuk dalam tanah, tiba-tiba ada dalam tanah lah. Kan? Sebab orang mati ni dia takkan sedar. Selagi mana Nabi kata hidung dia tu dia tak bau tanah. Tu sebab jasad kita pun dah belajar kan. Tuan-tuan pun dah praktik dah semua dah. Sijil pengurusan jenazah pun sijil profesional lagi. Kan? Kita akan miringkan. Kita punya jasad tu sebelah kanan, belah kiblat. Ni yang tutup muka ni, buka. Bagi hidung ni cecah liang tu. Kan? Supaya apa? Roh tu kembali balik, roh yang beserta dengan akal, masuk balik dalam jasad tu. Kan? Maka dia pun cium-cium tanah lah dulu. Barulah dia kata, aku ni mati dah ni. Kan? Sebab apa? Allah nak bagi dia, ketika itu baru dia sedang. Ni kejap lagi ni adalah perkara-perkara yang akan dia dengar dah dulu masa dia kat atas dunia dulu. Datangnya muka dan nangkir, dia akan tanya 4 soalan ni apa semua tu. 4 soalan tu saja Allah suruh. Muka dan nangkir tanya. Dia tak tanya dia, Assalamualaikum. Kita bukan satu kampung ke? Tak ada. Kan? Dia tak tanya macam hari ni sihat ke? Dah. Kan? Muka dan nangkir ni bukan macam misi. Misi nurse. Nurse kan dia pergi attend dekat patient tu. Pakcik apa abang, pakcik sihat ke? Kan? Tu nurse yang baik lah. Kalau malam tu dia ada problem kat rumah, siang tu memang kena jergah lah pakcik tu. Pakcik ni itu pun tak tahu nak buat. Tapi jarang berlaku lah. Misi-misi sekarang pun dah bagus lah. Kan? Sebab apa? Orang dah banyak ilmu pengetahuan ni. Tu nak cerita tu. Kan? Seorang lelaki bertanya kepada Imam Hasan, kami lihat Tuan terus menangis. Beliau menjawab, aku takut dilemparkan ke dalam neraka dan tidak memilih kedudukan dan pangkat sekiranya berdosa. Lelaki itu bertanya kembali kepada Imam Hasan, sikap bagaimanakah yang semestinya kami lakukan jika harus bergaul dengan kaum yang menakutkan sehingga hati kami hampir-hampir hancur? Kata Imam Hasan, demi Allah, jika engkau berteman dengan kaum yang menakutkan kamu sehingga engkau menemukan keamanan, jauh lebih baik daripada berteman dengan kaum yang buat kamu berasa aman tetapi kemudian akan menemukan hal yang menakutkan. Mana kata cari orang yang baik-baik ya. Kan? Macam sinilah macam bi'ah. Section 20 ni saya cukup kagum lah kan. Dia punya surau jemaat yang aktif. Ahli Khairah pun full supportive lah kan. Memberi sokongan dan dokongan yang cukup kuat lah. Surau Section 20 ni kan. Apa aktiviti saya tengok dalam Facebook tu, Masya Allah, sambutannya cukup hebat lah. Sebab apa tuan-tuan? Itu yang kata berkat tu kan. Perkampungan yang berkat. Kita tengok Mekah Madinah tu sebab apa ramai? Berkat tempat berkhidmat. Kenapa hari Jumaat ramai orang? Berkat. Kan? Hari lain tak? Bukanlah kata hari lain tak berkat nak. Tu. Hari-hari yang diberkati. Bila kata berkat tu tuan-tuan, ada tu tempat yang Allah sentiasa tu bagi
kemudahan dan keistimewaan, doa makbul. Kan itu sebab hari Jumaat tu doanya doa makbul. Amalannya amalan yang diganda. Sama kita tengok dekat Mekah, Madinah. Suasana tu, bi'ah tu Allah. Bukan menuntut nak. Bukan menuntut semua. Orang eager tu, orang sungguh-sungguh nak buat amal ibadat. Kan? Tak ada lah aku kata tak mau pergi semayang tak. Walaupun ada lah segelintir. Ada juga yang pergi duduk kat hotel tu tak turun. Awak pakcik sakit kaki ya. Kan? Itu Allah pilih. Kan? Dan ada juga yang kita ni kadang-kadang jangan silap faham. Kita ni disebabkan tu yang ada musuh kita ni yang namanya iblis tu. Dia akan sentiasa menipu dayakan kita. Dia ada satu kitab yang namanya kitab apa? Talbis Iblis. Kan? Muslihat dan tipu daya iblis. Karangan Ibnu Jauzi. Cerita tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar kitab tu, saya duk ajak di Subang kitab tu. Kan? Daripada peringkat yang ulama tinggi-tinggi sampailah ke bawah, habis dia tipu. Kan? Kita tengok contoh. Ada orang yang 1 tahun tu dekat 10 kali pergi umrah. Tu, kan? Alhamdulillah lah dijemput oleh Allah lagi sekali. No such thing as jemputan Allah dah. Kau kena faham tu betul. Kalau jemput tu balik perangai mesti tukar. Ni dah pergi 20 kali dah perangai macam tu je. Mulut tak jaga juga. Kan? Aurat tak jaga juga. Cakap ikut suka dan kan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar pun Allah ada satu ni lah kan. Dia kata apa? Ni yang kata bongkok takaburnya manusia ni. Kan? Allahu Akbar. Dia kata apa? Kau orang solat duha tu, kaya ke? Kan? Aku tak solat, kaya? Kau orang yang solat siang malam, ada kaya macam aku? Allah bongkoknya tuan-tuan. Dia tak tahu rezeki yang dia dapat tu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu sebab Allah kata apa? Di dalam rezeki kamu itu ada rezeki orang lain. Bukan hak kita semua. Kan? Itu sebab sistem Islam ni kita tengok zakat. 2.5% daripada income kita tu. Bagilah. Kan? Ni tak setengah orang tu. Kan? Jadi, dia jadi Haman. Haman dan Qarun dulu sebab apa Allah lempar mereka dalam neraka. Qarun ni siapa tuan-tuan? Qarun ni dia sepupu Nabi Musa. Kan? Kita baru sepupu ketua kampung. Ni sepupu Nabi Musa. Tapi bagusnya Qarun ni masa dia susah lah. Dia rajin menyumbang ni, dia rajin. Bersedekah ni dia rajin. Sampai satu peringkat, dia bisikan syaitan kan. Syaitan tu kata ni, hang tak ada apa-apa hang boleh bagi tu. Hang boleh buat menyumbang ni. Kalau hang kaya lah, mesti lagi banyak hang akan menyumbang. Maka dia pun pergi jumpa Nabi Musa alaihissalam. Kan? Dia kata, wahai Musa, aku ni nak cerita apa ke hang pun aku tak tahulah. Kan? Aku ni rajin bersedekah, hang tahu tak? Hang nampak tak? Memang nampak Nabi Musa kata. Aku rasa kalau aku dalam susah ni pun aku boleh bersedekah banyak ni. Aku tak tahulah kalau aku kaya lagi banyak lah aku akan bagi. Kan? Wahai Musa, boleh tolong doa kat Allah bagi aku kaya? Nabi Musa pun doa. Doa Nabi kan. Makbul dia jadi kaya dia. Kan? Rupanya apa yang diimpikan dulu tak jadi kenyataan dia. Bila tuan-tuan, manusia ni memang standard dia macam tu. Kalau tak ada ni tuan-tuan macam-macam lah. Aku kalau ada ni buat madrasah, buat masjid minta section 20 minta nak buat surau ya. Aku up 4 juta. Macam tu lah cerita dia. Kan? Dapat duit batang hidung tak nampak. Dia kumpul harta tu, kerja dia apa? Tunjuk kat orang. Tunjuk apa yang dia ada tu, tunjuk. Kan? Kononnya atas alasan tunjuk tu apa? Nak bagi motivasi dekat orang dah supaya usaha keras. Jadi macam ni. Balik kita kepada apa yang berlaku dalam kita punya kehidupan manusia ni, kita tengok. Orang yang kerja macam apa? Menjana keuangan ni kan. Macam apa? Financial consultant, dia akan pergi jumpa orang ni, masuk saham ni, masuk saham dah. Kan? Dia ada downline dia sebagai leader ni,
Dia nak tunjuk bahawasanya kemajuan terhadap diri dia tu, dia akan beli kereta bagus-bagus. Inilah kejayaan saya apa semua tu. Lebih kurang Qarun lah cerita ni. Kan? Kenapa nak mesti dipamer-pamerkan? Lepas tu cerita pula ni. Yang satu yang mengarut lagi, dia kata apa? Downline dia kata apa? Alhamdulillah lah, kejayaan saya ni disebabkan mentor saya. Mentor. Jahannam kau. Dia tidak ada mentornya, Allah Ta'ala je. Alhamdulillah lah Allah bagi ke saya rezeki. Bukan sebab mentor saya. Ni tak. Dia penaikkan mentor dia. Yang duk bagi motivasi kat dia tu. Sebab apa? Saya ikut dia sebab, mentor beli kereta besar. Salah. Kan? Tu yang kita kena beritahu kat popok ni. Popok kerja direct selling ni. Kan? Bukan tak boleh, boleh. Kaedah tu. Kan? Boleh bawa menyesatkan kita. Kan? Sebab kita ni, janganlah hidup dalam berdosa dan keadaan berdosa je. Kan? Bila kita nak hidup ni? Sebab apa? Kita nak mati bila-bila masa pun boleh mati. Kan? Siapa boleh tahu kata dia nak mati? Nampak macam nak mati tapi tak mati pun dah. Ada orang rasa macam tak mati-mati. Dekat-dekat 100 tahun bodoh bergelut dunia ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Hang pergilah masjid duduk barisan depan ni ke apa-apa. Kan? Dah duk kisah dunia. Kisah dunia, fitnah orang, kisah dunia, Allahu Akbar. Tu je, tuan-tuan tengok tak? Allah nak bagi contoh depan mata kita. Bagaimana seseorang yang cinta kepada dunia. Kan? Alhamdulillah, tuan-tuan, keturunan pok-pok tu memang mati di usia yang lanjut-lanjutnya. Kakaknya umur 96 mati, bapaknya 98. Tu yang jadi gubernur 90, semua 90 lebih lah. Kan? Di antara golongan yang panjang umur. Istidraj nama dia. Kan? Kalau kita panjang umur sampai di hujung-hujung umur, tak cari juga. Tak cari juga masjid ke surau ke, habis tuan-tuan. Kesian kadang-kadang kita tengok. Kan? Sekurang-kurangnya, tu sebab ada alam pencen tu. Dalam masyarakat kita dan sosial ni ada pencen. Kan? Sistem tu siapa buat? Manusia buat ke? Tak. Allah mengilhamkan seseorang tu untuk buat sistem tu. Supaya apa? Manusia ni memang dia perlu keadaan yang macam tu. Kalau Allah nak suruh dia kerja saja, dia akan leka kepada Allah. Lupa dia dengan Allah. Kan? Maka bila ada pencen tu, dia tak boleh nak buat apa dah. Itu Allah buat manusia ni sampai satu tahap dia akan fikir dia tak boleh nak buat apa dah. Kerja pun tak boleh apa semua. Di sinilah tempat dia. Hati tu mesti kena cenderung di sini. Kalau tak dapat di sini, masih tak hampir di sini, something is wrong somewhere lah. Kata orang kampung saya. Kan? Tu yang tu. Okey, habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda dalam Sahih Muslim yang dituturkan oleh Abu Hurairah, menurut baginda, manusia yang pertama kali diadili di akhirat ada 3 orang. Kan? Yang pertamanya seorang yang mati syahid. Setelah dia dihadirkan, kan? Mati syahid ni. Dia ada syahid kubur, dia ada syahid akhirat. Kan? Dia ada yang syahid kubur ni, syahid dunia ni, dia apa? Mati hari Jumaat tu. Tapi di akhirat belum tentu lagi selamat. Kan? Mati hari Jumaat. Kita masih ada peluang lagi. Walaupun contoh di Lauh Mahfuz tu tulis dah, kita ni mati hari apa ke, Isnin ke Khamis pun tak ada hari Jumaat langsung. Kita masih ada kesempatan boleh minta Allah tukar. Ya Allah, kalau nak matikan aku, matikan hari Jumaat. Boleh tak? Boleh. Tu Nabi suruh kita buat macam tu. Minta ke Allah. Jangan minta ke Tok Bomo. Tok Bomo boleh tak buat saya mati hari Jumaat? Boleh? Hari Jumaat ni memang ketika memang bagi mati. Ada mati kupur pula dah. Kan? Tok Bomo tu pun kata hari Jumaat ni hampir naik bangunan tinggi-tinggi hantar terjun. Nak mati hari Jumaat sangat kan? Hantar terjun. Dah. Kan? Takdir ni bisa berubah dengan doa, kata Nabi Muhammad SAW. Kan? Itu sebabnya kita kena banyak doa. Doa itu adalah senjata mukmin. Walhal dalam solat itu pun dah doa dah. Itu sebab setengah orang lah habis-habis salat dia bangun terus. Sebab dia ada hujah dah. Kan? Dia katakan solat tu dah doa dah. Kan? Hebat hujah dia. Kan? Sedangkan Nabi kata apa?
Orang yang ketika mana habis-habis solat bungkus bangkai tu, dia sombong kata Nabi. Kan? Sama juga ada orang pergi buat umrah, ada orang buat umrah, Madinah pun tak singgah. Punya sibuknya, pergi Mekah aja. Buat tawaf kudum, petang buat tawaf wida, balik. Tak singgah pun di Madinah tu. Kata Nabi sombong orang tu, ya Allahu Akbar. Kan? Kalau Nabi kata, aku ni nak bagi syafaat kat engkau ni. Kau aku pun kau tak mau ziarah. Tu sah kata Nabi tuan-tuan, kita pun sama. Kan? Kita ni abang long, bukanlah abang long kawasan. Kan? Kita adik kita tu, Angah tu, pergi rumah kawan dia, Asia 16. Dia duduk di Perlis tu, dia main Asia 16, rumah kita dia tak singgah. Kita pun berasa hati tu. Hang sampai hati tak main rumah singgah rumah abang. Dekat dah kan. 20 dengan 4, 20 dengan 16 tu bukan jauh. 4 taman ya. Tak sampai juga. Kan? Ni dengan Nabi Muhammad pun kita buat sombong. Macam manalah nak jadi. Kan? Kepadanya akan diperlihatkan berbagai nikmat sebagai imbalan sebelum dia ditanya apa yang telah engkau buat di dunia. Dia mati syahid kan. Yang kita tengok di Allahu Akbar. Macam-macam gambar lah orang tak, macam-macam video orang tak. Keadaan apa dia? Rakyat-rakyat Palestin yang dibunuh secara kejam tu. Sadis betul. Kan? Tapi itulah kanak-kanak di Palestin tu, mereka tidak ada masa depan. Beberapa pemberita interview dia. Apa masa depan, apa perancangan. Dia kata apa? Masa depan kami semua di syurga. Bukan di dunia. Oh tuan-tuan. Makam tinggi pokok tu. Kan? Allah nak tunjuk bahasanya tu. Kita nampak memanglah macam sadis. Macam Allah zalim. Di sisi Allah tak tahu. Hanya mereka dengan Allah saja. Kan? Allah nak tunjuk keganasan Israel ni. Dia attack ikut suka dia. Dia tak peduli PBB kata apa dia ikut. Kan? Dia tak nak ikut punya. Kan? Sebab apa? Sebab di mana satu ketika nanti dunia Islam ni, pemimpin Islam tak buat apa pun. Orang Islam boleh tengok saja. Tengok saja. Dan di ketika itulah Allah kata apa? Sudah sampai masanya aku hantarlah satu imam Mahdi ni. Kan? Apa beza Mahdi dengan Dajjal ni? Imam Mahdi dengan Dajjal. Dajjal ni pembohong. Imam Mahdi ni bagus, orang baik. Sebenarnya dah keluar lama dah. Kan? Dajjal dan Imam Mahdi tu kita sendiri lah. Ada tak yang pendusta, pembohong, penipu semua dah. Ada tak yang jadi baik? Ada baik. Tu. Kan? Nak kata bila Dajjal keluar nanti seluruh pelosok dunia dia akan sampai. Sampai lama dah ni gadget ni. Sampai lama dah. Kampung ada line ke tak ada line semua sampai. Tengah laut ke bawah laut ke semua sampai. Kan? Sementara nak tunggu Dajjal yang betul. Sebab apa? Manusia mutakhir ni, dia memandang walaupun dia ada dua mata, dia pandang sebelah mata ya. Orang buat maksiat pun dia diam ya. Orang hina orang pun dia diam ya. Macam seronok pula. Bertepuk tangan pula. Tunggu apa? Dia ni nak cakap apa? Dia ni nak cakap apa? Oh. Allahu Akbar. Tu. Kita nak cipta satu generasi yang bermaruah. Macam ni ke keadaan dia? Kan ajak remaja, Allahu Akbar. Mana nak datang keberkatannya? Kan? Dia menjawab, aku telah berperang demi engkau hingga aku terbunuh. Ni dia kata, ni yang orang yang mati syahid dari ni. Di mana ni? Di akhirat besok. Allah tanya 3 golongan ni. Kan? Allah berkata kazabta. Allah kata bohong. Engkau berperang bukan kerana aku, tetapi supaya engkau disebut sebagai pahlawan. Kan? Sekarang ni kalau ni orang rakyat Malaysia ni ada yang, oh ya Allah ni very eager tu nak pergi Palestin ni. Kenapa lah kerajaan tak hantar apa tentera tu? Kan? Kau ingat senang kan nak hantar? Kan? Kita pun tak tahu punca-punca apa nak pergi hantar. Mati katak ya. Ni yang nak pergi ni tu saya cerita lah. Berkobar-kobar. Pergi atas tiket apa? Nak suruh orang kampung kata, oh dia ni mati syahid ni. Dia kenal macam ni ya.
Kau dengan apa persediaan pun tak tahu, apa semua tak tahu. Kaedah peperangan pun kau tak tahu, kau nak pergi sana. Nak tunjuk apa? Nak suruh kata kau kuat. Come on lah. Itu bukan kampung main perang. Kan? Dia ada strategi masing-masing. Kita tengok Hamas. Israel ni tuan-tuan, Amerika sudah bagi dia satu kereta tank tu, yang anti segala apa semua. Kan? Jadi, tentera Israel ni menyorok dalam kereta kebai tu. Menyorok. Hamas santai semacam. Meletup dengan kapal-kapal itu sekali. Hamas punya lagi canggih. Itu sebabnya Islam ni Allah Ta'ala bantu dia. Sebab apa? Jujur, ikhlasnya perjuangan dia. Untuk apa? Menuntutkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cerita dia. Bukan sebab nak tunjuk hebat apa semua kan. Pergi ni sebab apa? Kan? Tu kadang-kadang kita ni pun kadang-kadang angkuh sangat. Macam kuat sangat. Kan? Tetapi supaya engkau disebut sebagai pahlawan, kini gelaran itu telah engkau perolehi. Akhirnya dengan wajah tersungkur, dia diseret ke neraka. Tak. Orang kampung pun kata, oh baguslah dia ni, oh berani betul pergi Palestin. Mati dia. Kan? Dapatlah orang kampung kata, oh syahid ni. Bagus. Di sisi Allah, kena macam ni. Allah kata, hang dulu menuntut pujian daripada orang. Orang kata, oh engkau mati syahid, oh seronok. Engkau telah pun perolehi, Allah kata. Sekarang giliran aku pula. Masuk engkau dalam neraka. Nak kata apa tuan? Kan? Yang keduanya seorang lelaki yang sering membaca Al-Quran, rajin menuntut ilmu dan sentiasa mengamalkan pengetahuannya kepada orang lain. Setelah dia dihadirkan, kepadanya ditunjukkan berbagai kenikmatan atas perbuatannya. Dia ditanya, apa yang telah engkau kerjakan? Lalu dia menjawab, aku mempelajari berbagai ilmu dan mengajarkannya kembali kepada orang lain, serta aku sering membaca Al-Quran untuk engkau. Allah menjawab, kazabta. Engkau belajar dan mengajar bukan untukku. Bacaan Al-Quran pun bukan kerana aku. Engkau belajar dan mengajar supaya engkau dikatakan pintar dan alim. Sedap taranum. Oh, engkau ambil taranum sedap. Kan? Bila kata sedap tu kembang kencut kan? Kan? Itu manusia. Itu iblis. Kan? Dia dah share. Baca pun sedap ni. Cuma memperlagukan sikit. Dia pun tarik satu macam. Kan? Macam kita solatlah solat. Kenapa solat dalam solat ni tak baca Fatihah? Fail dia. Kan? Tak baca Fatihah, gagal dia solat tu. Kan? Sebab solat itu kan, Allah kata inna salata lizikri. Solat dan ingat aku. Ketika mana kita baca Fatihah, kita solat saja, ingat dia. Jadi di dalam Fatihah tu banyak kita kena mengingati dia. Kan? Itu sebabnya wajib baca tu kena syarat-syarat sah baca Al-Fatihah dalam solat. Ada berapa? 10. Kan? Kemudiannya kita kena bayang tu huruf dia ada berapa? 141. Tasydid dia ada 14. Kena bunyi betul-betul tasydid tu. Tu, makhrijah huruf kena betul. Tak boleh diselang-seli dengan kalimah yang lain. Contoh kita tengah baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita kata. Pil, ulang balik. Dia tak boleh intercept dengan kalimah-kalimah yang lain. Tu. Baca jangan curi nafas. Tu syarat-syarat dia tu. Kan? Kena dengar di telinga. Jangan bunyi hamas ya. Bismillah. Alhamdulillah. Dengan kena huruf tu semua. Tu baru pas nama dia. Kan? Tu. Baru lulus. Itu tang situ saja. Okey. Masuklah rakaat pertama. Kita pun hamba Allah ni niat bersemua salih fardhu subhanahu makmum lillahi taala dia pun imam pun angkat Allahu akbar
Ini contoh imam solat sir. Solat zuhur lah kita. Kan? Imam ni angkat Allahu Akbar takbiratul ihram, dia tak baca doa iftitah, dia terus baca Al-Fatihah ya. Lepas tu surah pun dia tak baca, dia terus rukuk ya. Yang kita ni kan duk tengah baca doa iftitah, tak habis-habis ke? Kan? Imam dah nak pergi iktidal dah, nak pergi ke sujud dah. Kita tak habis baru nak masuk Al-Fatihah. Kan? Kita nak terus sujud ikut imam. Kan? 3 rukun imam tinggal, kita miss 1 rakaat. Kena bayar balik. Tu kan. Kita bukan boleh bagi beban kat imam ni imam tanggung Imam tu pun tak nak tanggung. Kan? Tu ilmu solat. Bukan saja-saja kan. Jadi kita kena sebut betul-betul makhrijah huruf tu. Dituntut. Kan? Maka Allah menjawab, bohong, engkau belajar dan mengajar bukan untukku. Bacaan Al-Quran itu pun bukan kerana aku. Sama lah qari dengan qari'ah yang pertandingan tu. Allah kata besok hang masuk, hang baca Quran ni sebab nak bertanding ya. Bila bertanding hang jadi johan, mempertahankan kejohanan tu 8 tahun berturut-turut. Kan? Jadi orang akan kata hang bagus, bacaan hang bagus semua. Kita pun rasa seronok pula di atas pujian itu, habis bungkus kita. Itu sebab Sayyidina Osman Ibn Affan, ketika mana orang memuji dia akan ambil pasir perui atas kepala tu. Memang orang tak puji dah lah. Orang pun takut nak puji. Dia ni jangan puji nanti pasir atas kepala. Nak kena buat itu kita. Kita buat macam tu, mau dia terbiang kita. Kan? Kita jangan buat pasir. Sapu ngentik lembu muka dia. Kalau ada tu tuan. Sebab apa? Kita ni mudah sangat termakan puji. Orang Melayu memang, orang Melayu hati dia lembut. Dia tengah-tengah bergaduh tu ada orang puji dia sikit, habis. Kan? Tu. Tapi ada juga yang keras hati. Sampai tak mau tu maafkan di dunia ni. Aku tak boleh, aku tak kira. Aku takkan maaf dia selagi mana dekat dunia ni, aku takkan maaf. Aku nak jumpa dia di akhirat. Amboi, di padang mahsyar tu. Kan? Rugi kita tuan-tuan, kata almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Rugi. Allah dah nak masuk kita kat syurga dah. Kan? Malaikat dah nak masuk dah. Nak bawa kita masuk dah. Allah kata ni, malaikat tunggu sat. Dia ni ada orang nak jumpa dia ni kat padang mahsyar ni, nak tunggu. Kan? Tu. Dulu yang tak mau maafkan masa kat dunia tu. Nak tunggu sangat kat padang mahsyar. Nak tunggu tu tuan-tuan bukan 3 hari kan, bukan 3 bulan. Tak tahu daripada mana tu. Mamat tu nak duduk mana? Ujung tu. Di ufuk timur ke ufuk barat tak tahulah. Padang mahsyar ni tuan-tuan bukan macam padang masyarakat. Padang Jawa tu boleh lah. Padang masyarakat ke padang besar kan? Padang mahsyar ni kita pun tak tahu punca dia, tak tahu. Kiri kanan pun kita tak tahu. Nak berjalan berkesak kat padang mahsyar. Nak pergi jumpa siapa? Nak berjalan dalam tengah panas tu, matahari atas kepala ni. Pakat tak jumpa lah. Kalau hutang orang tu, kata Nabi ni, duit ni bubuh atas tangan ni. Duk cari orang. Manalah si Ramli ni Ramli. Kan? Bukan Ramli MS, Ramli apa tak tahulah. Punya nak cari, nak bayar hutang. Sebab apa? Kat dunia dulu tak mau. Kan? Tu yang Nabi ajak tadi tu, Siti Aisyah. Kan? Kau halalkanlah siapa yang hutang kau. Tapi masalahnya Ustaz, kau takat RM5, RM50 tu boleh tahan lagi. Ni RM5,000 Ustaz. Tu. Kita pun fikir 3-4 kali kan. Tu. Sebab kita zaman kita ni tak ada Abdul Rahman bin Auf, tak ada. Kalau ada seronok kan. Habis. Engkau belajar dan mengajar supaya engkau dikatakan pintar dan alim. Kini sebutan itu telah engkau perolehi. Bacaan Al-Quranmu pun bukan kerana aku, melainkan agar engkau diberi gelaran qari. Itu pun telah engkau raih di dunia. Akhirnya dia pun diheret ke neraka dengan wajah tersungkur. Allahu Akbar. Kan? Yang ketiganya, seorang lelaki yang seluruh kekayaannya dia korbankan. Setelah dia dihadirkan
kepadanya diperlihatkan berbagai kenikmatan sebagai balasan. Tuan. Orang yang kuat bersyukur, orang yang kuat berkorban ni. Bersedekahnya, infaklah, wakaflah, macam-macam buat. Kan? Maka Allah tunjuk. Kadang-kadang tak sampai mati lagi. Belum mati kat dunia ni Allah bagi balik ganjaran tu. Allah bagi balik. Kan? Setiap kebaikan Allah akan bagi. Dan yang kata Allah ni, Allah tak kedekut dengan pahala. Contoh macam kita duduk dalam majlis ilmu ni, 3 perkara yang sedang berlaku tanpa kita sedari. Kan? Satunya of course dosa kita gugur. Yang keduanya pahala Allah bagi 10 kebaikan. Yang ketiganya darjat tuan-tuan diangkat. Setinggi mana? Wallahualam. Allah jua yang mengetahui. Benda tu sedang berlaku. Selagi mana kita tak sampai balik pintu rumah lagi. Jadi kalau hendak berlaku banyak, duduk sampai petang. Kan? Siapa nak duduk sampai petang? Sekejap lagi nak pergi makan kenduri pula. Kan? Tak apalah janji duduk lah saat. Sekejap lagi habis dah tu. Orang yang di luar pun sibuk, Pak Cuk pun sibuk susun nasi lemak semua kan. Kita pun habis lah kejap lagi. Habis. Yang ketiganya seorang yang lelaki yang seluruh kekayaannya dikorbankan. Setelah dia hadirkan kepadanya, diperlihatkan berbagai kenikmatan sebagai balasan. Kadang-kadang setengah orang menyumbang ni, berwakaf ni, kan? Dia kadang-kadang niat lain juga. Dia secara orang kata apa? Macam rela paksa dia wakaf ni. Aku wakaf ni mandangkan aku tanah aku ni pun tak ada siapa nak jaga. Aku wakaf. Dia tak boleh niat macam tu. Kan? Sebab macam dah tak mau. Aku bagi ya. Dia benda Allah. Di sisi Allah ni benda yang kita sayang sangat ni, kita bagi. Kan? Kita tengah tak ada ni kita bagi. Tu makam dia tinggi. Contoh. Tuan-tuan ni buat ada semangga-mangga RM50 ni. Dengan nak buat family lah makan kan. RM50. Tiba-tiba datang orang yang susah lagi pada kita. Dengan keluarga dan kita tengok pun berserabai kan. Dia pun bagi tahu, dia kata, "Cik," dia panggil Haji, "tak tolong je boleh. Kami ni seluruh keluarga ni dah 5 hari tak makan je." Kita pun kata, 5 hari ya. Kita dengan senang hatinya keluar ni, ambil 50 ni. Kan? Kita makan hari-hari dah. 50 tak apa ambil. Di situlah Allah nak tengok makam tu. Kan? Hebatnya kita tang tu lah. Tapi jangan pergi cerita kat orang lain pula. Aku tadi semangga-mangga ada 50 lah. Ingat nak bawa family pergi makan lah. Kan? Tiba-tiba datang orang miskin pula. Aku tak sampai hati yo. Aku tak sampai hati. Aku bagi 50 yo. Aku tak kisah sangat. Ni bukan cerita aman tak kisah ke apa tak. Tak boleh cerita kat orang. Yang nak pergi cerita pasal apa? Relate kepada umrah tadi tu. Pergi setahun 5 kali. Setiap kali pergi tu tunjuk. Saya berada di hadapan Kaabah, gedebuk, apa semua tu. Saya sedang menyumbang, saya sedang berdoa. Nak cerita buat apa? Tu yang kata yang ni merosakkan juga tu. Kan? Dulu kita tak kisah pun dulu, kita kecil-kecil kan. Biji getah ni selama tak kisah pun. Kita tengok tuan-tuan, kehidupan manusia ni dia berubah. Kita fikir balik, kita muhasabah balik fikir, macam mana dulu kita anak-anak kecil dulu hidup macam mana? Kita dulu hidup kan. Sekarang ni tak ada tuan-tuan, bukan kata yang mumayyiz, yang tak mumayyiz lagi tu. Tak ada telefon ni, qiyau boleh. Anak dia qiyau, mak dia bagi telefon, diam terus. Boh gambar Upin bin Ipin sikit habis. Kan? Sekarang ni pasal apa cerita Upin dan Ipin tak ada? Siri baru. Kan? Sebab yang jadi Upin dan Ipin tu dah kahwin dah. Di Bukit Naga tu. Kan? Dia kahwin dengan orang Bukit Naga. Mereka lah cerita. Ustaz tahu, ni yang suara Upin dan Ipin ni. Budak perempuan ni. Oh iya ke? Kahwin dah. Dah kahwin remaja lah. Suara tak ada lah Upin dan Ipin. Apung dan Aping lah jadi. Kan? Tu. Kahwin juga engkau Minah. Cuma mereka tak tahu siapa? Minah ke Dul mati dulu. Tu mereka tak tahu. Kan? Habis. Maka
Kemudian dia ditanya, apa yang telah engkau lakukan? Jawabnya, aku telah menginfakkan seluruh hartaku pada jalan yang engkau sukai. Allah berkata lagi, kazabta, engkau melakukan itu agar dikatakan dermawan, dan itu telah engkau perolehi. Bila orang kata kita baik ya, kita dermawan lah, kita ni, kita tu, habis. Tu jangan mengharap pujian orang. Kan? Sebab di sisi Allah, Allah tak mau dah. Sebab Allah kata apa? Aku yang layak endorse engkau, reward engkau aku. Bukan makhluk. Kan? Maka kita didahului oleh makhluk. Bagi pula dengan ucapan terima kasih, dengan apa bunga lah tu. Sebagai apa? Amboi, mengenang budi. Habis kita. Kan? Jadi jangan cari pujian orang. Dalam riwayat lain dikatakan bahawa mereka itulah yang pertama kali menjadi bahan bakar neraka pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i. Muslim ni tuan-tuan kira hadis sahih. Kan? Tu. Perkara ini sesuai juga dengan sabda Nabi SAW bermaksud, jika engkau dapati Allah Azza wa Jalla memberikan limpahan kekayaan kepada seorang hamba, padahal hamba itu tetap berada dalam kemaksiatan, maka tidak lain hal itu merupakan penundaan tindakan daripadanya. Kemudian baginda membaca ayat berikut ini. Surah Al-An'am ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum ba'datan fa idza hum mublisun. Maksudnya kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan dengannya, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan, kami seksa mereka secara mengejut, maka ketika itu mereka berputus asa. Hadis riwayat At-Tabari. Untungnya kita ni jadi orang Islam, tuan, berbanding dengan orang kafir. Kan? Allah mencipta kita, dikurnianya kita Islam, dibaginya kita yang pertamanya Melayu, yang keduanya Islam. Kan? Lepas tu umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia baginya iman. Right from the moment kita dicipta tu, Allah yang atur kehidupan kita. Kan? Tetapi bagi orang kafir, Allah cuci tangan. Dia bagi semua dah apa yang orang kafir minta, semua dia bagi. Kemudian Allah kata apa? Aku tidak bertanggungjawabkan di atas apa yang kamu nak lakukan. Sehingga engkau mati, aku tahu lah nak ajar engkau. Tu sebab orang kafir ni semua dapat. Kayanya, mewahnya, kita tengok Allahu Akbar. Kan? Kadang-kadang orang Islam sendiri fikir tu, macam mana Allah boleh bagi? Mereka tak semayang dapat. Tak, memang Allah bagi. Kau bagi. Hampa sebab apa? Hampa ni dunia ni hampa anggap syurga, ambil. Kau bagi. Orang Islam tak, Allah tak bagi. Hanya orang-orang tertentu yang Allah bagi. Kan? Orang Islam pun ada juga yang kaya. Sayyidina Osman Ibn Affan sampai sekarang ni, Yayasan Osman tu sampai sekarang ni ada. Bayang tengok, dah berapa puluh kurun dah. 1500 tahun dah kita. Masih ada lagi dekat Madinah. Yayasan Osman tu. Punyalah kaya dia. Jadi kita jangan kata Rasulullah miskin. Rasulullah menantu dia kaya. Takkan dia tak dapat tempiah kot. Sayyidina Osman kan kaya menantu dia. 2 kali dapat kahwin anak Nabi. 2 kali tu dapat kahwin anak Nabi. Kita baru kahwin dengan anak ketua taman. Kan? Tu pun sekali tu je. Kok adalah kok rezeki Allah bagi salin tikak apa kan. Tu. Macam imam kat Bukit Naga tu lah. Dia kahwin 2 kali. Dia salin tikak. Kan? Mula kahwin dengan kakak pun meninggal. Ambil adik pula. Untung dia jadi tok imam. Jadi tuan-tuan pun kena jadi tok imam juga. Kalau nak dapat macam tu, jadilah imam. Kan? Tapi jangan semua jadi imam. Sekali siapa nak jadi makmum? Kan? Itu cerita dia. Tentang bahaya yang timbul akibat perbuatan dosa dan maksiat, kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Lihat saja pelbagai penyakit duniawi. Tu. Kesan dan akibat dosa dan maksiat. Last. Kesan dan bahaya maksiat bagi jiwa, hati dan jasmani manusia tidaklah kecil. Hanya Allah lah yang mengetahui seluruhnya. Antara beberapa yang kita ketahui adalah berikut. Dosa menghalang jarak
menjauhkan jarak dengan Allah, dosa tu. Kan? Belajar tak dapat apa semua tu, tak kan. Jauhnya atau sunyinya hati seorang manusia dari cahaya Allah disebabkan oleh perbuatan maksiatnya. Tidak ada perbuatan meninggalkan dosa yang dapat menghilangkan kesunyian tersebut kecuali berwaspada dari perbuatan maksiat. Seorang yang berakal tentu akan dengan mudah meninggalkan kesunyian, yakni punca maksiat tersebut. Diriwayatkan ada seorang lelaki yang mengeluh kepada seorang ahli maghfirah tentang kesunyian jiwanya. Lalu ahli maghfirah itu berkata, jika kesengsaraan hatimu akibat dosa-dosa, maka tinggalkanlah. Dalam hati kita tidak ada perkara yang lebih pahit daripada kesengsaraan dosa di atas dosa. Itu sebab kita tengok orang senang, kita jangan sangka dia senang. Kan? Kegelisahan dia itu kita tak tahu. Kegundahan dia kita tak tahu pun. Kesulitan dia pun kita tak tahu. Kita tengok, oh macam tenang. Kan? Sama lah macam air tenang, jangan disangka tiada buaya. Kan patah Melayu tu. Memang kena. Kan? Tu. Lagi satu, terlajak perahu, kan, boleh diundur, terlajak kata, buruk padanya. Itu kata-kata Pak Malau. Kan? Tu. Jadi kita ni kan, jarak kita dengan Allah ni, Allahu Akbar. Kita tak maulah kalau boleh. Kan? Itu sebab kadang-kadang solat tu tak ingat langsung. Sebab Allah kata dalam solat tu kau kena ingat aku. Untuk mendapat makam khusyuk tu, hadirkan Allah tu dalam solat. Maka ingat Allah. Kan? Kita tak boleh pura-pura tuan-tuan. Kita kata kita kenal, kita kata kita ingat. Sebenarnya itu permainan syaitan. Syaitan bisik kat kita, dia kata, "Syekh, hang kenal dah Allah ni. Hang boleh ingat Allah." Yang tahu siapa yang kenal, siapa yang ingat, hanya Allah jua. Maka kita kena doa dekat Allah Ta'ala. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Kerana yang lebih maha mengetahui dan maha mengerti hanya Engkau. Jadikan aku dalam golongan itu. Kan? Sebab apa? Dalam solat, dalam Islam ni, yang mula-mula apa? Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Jadi dalam solat itu ada kaedah bagaimana untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam solat itu juga ada yang kita kena belajar semua. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Di dalam solat semua ada. Kan? Apa dia? Yang kata syariat itu disebut. Hukum qauli disebut. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan? Apa dia tarikat? Diingat. Kita ingat Allah. Kan? Yang ketiganya hakikat. Dirasa. Rasa kewujudan dan kehadiran Allah ketika mana? Semayang. Makrifatnya apa? Dipandang. Apa yang di sekeliling kita ini. Kan? Tu unsur-unsur Islam. InsyaAllah. Kan? Wallahu alam. Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya? Tuan-tuan takkan tanya. Tu biasa. Sebab tuan-tuan golongan orang yang mudah faham. Tuan-tuan. Nak faham tu bukan tuan-tuan. Allah Ta'ala pilih tuan-tuan. Nampak macam mana? Kan? Jadi wallahu alam, kita sudahilah dengan tasbih kafarah dan surah Allah subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah Rahim. Kau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kiranya mereka masih hidup, ya Allah, berkatilah umur mereka. Kiranya mereka telah meninggal dunia, jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga, ya Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah sekalian jemaah yang hadir pada pagi ini, ya Allah, dan juga yang di dalam talian, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kau muliakanlah kami, jangan kau hina kami, ya Allah. Ya Allah, andai kau matikan kami, matikanlah kami dan kalimah la ilaha illallah. Masukkanlah kami dan syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah kekuatan, kesabaran dan keteguhan kepada rakyat Palestin, ya Allah, untuk mempertahankan negara mereka, ya Allah. Kurniakanlah kemenangan kepada mereka, khususnya dan amnya kepada Islam, ya Allah. Ya Allah, kau hancur leburkanlah tentera Israel dan kucu-kucunya, ya Allah.
Kau kucak-kacirkanlah perancangan mereka ya Allah. Kau musnahkanlah, kau hancurkanlah mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar.